Dia mandi darah kedua. Aku takut siap tengok. Astagfirullahalazim. Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, hari ni aku nak cerita dan share dengan korang satu cerita yang agak seram dan sangat mistik. So, korang nak tahu cerita ni cerita apa? Korang kena tengok video ni sampai habis. And jangan lupa like, share dan juga subscribe channel aku. So guys, baru-baru ni viral satu kisah mistik dan sangat-sangat seram, di mana seorang pemuda kantoi sedang melakukan pemujaan. Pemujaan ni adalah untuk dia punya ilmu sihir pemisah ataupun ilmu hitam. And benda ni kantoi sebabkan jiran dia nampak ada api dekat dalam bilik dia. And of course, bila kita nampak api, kita akan buat laporan bomba. Sebab kita takut berlaku kebakaran kan. Yelah, dalam kondo kot. Korang takkan dalam kondo tu nak buat BBQ. Of course lah, orang akan ingat kebakaran. Tapi tak tahulah ada ke orang buat BBQ dalam kondo atau apartmen tu. And dia buat tu dekat tepi bilik. Bilik tu ada tingkap. Even kita dah tutup dengan langsir pun, cahaya api tu tetap akan nampak daripada luar. And bila bomba sampai, bomba dapati dalam satu bilik ada barang-barang pemujaan. And yes, barang-barang tu memang sangat-sangat, kalau kita tengok memang sangat-sangat jijik, sangat-sangat ngeri. Sebab kat dalam tu ada darah. Memang darah tu bersepah dekat lantai. Macam, aku tak tahulah darah tu darah apa, tapi memang bersepah lah darah tu. Kalau korang tengok, korang akan kembang tekak. Aku tak tahu apa perasaan bomba tu bila masuk dalam tu. Apa yang dia bau, apa yang dia rasa. Bau darah, of course bau hanyir. Kalau akulah kat situ, aku tak tahan, korang tahu tak. And dekat situ ada gambar-gambar dia punya mangsa yang dihantar oleh pesuruh dia lah, orang customer dia lah. And gambar-gambar mangsa tu kebanyakannya aku tengok adalah pasangan suami isteri yang dah berkahwin dan juga yang dah bertunang. And semuanya adalah Melayu, tapi ada juga orang India yang aku tengok kat situ. And dekat situ ada satu gambar yang dia tulis ni adalah suami dia, and satu lagi sebelahnya adalah tulis itu orang ketiga. So aku tak tahulah siapa yang buat benda tu. Tak nak cakap siapa, mungkin yelah, kita tak tahu kan siapa yang buat. Yes, orang ketiga ni tak ada seorang pun suka. Kita pun tak suka orang ketiga. Tapi even kita tak suka, tolong sangat-sangat jangan gunakan ilmu sihir untuk sakitkan orang tu. Bila kita dah gunakan ilmu ni, bukan dia je sakit, kita sendiri akan sakit. Sebab kita dah berkawan dengan syaitan. Orang tahu tak, kita berkawan dengan iblis. So bila kita kawan dengan iblis, jiwa kita ni akan sakit. Korang faham lah maksud aku kan, apa yang sakit. So dekat dalam video tu aku ada nampak api dekat dalam video tu, api, dan dia sedang berjalan. Aku tak tahu berjalan atau berpusing. Bila aku tengok video tu, aku sangat-sangat rasa seram sejuk, rasa menggigil. Sebab selama ni aku tengok benda ni dekat dalam cerita, aku tak pernah tengok realiti. Aku tak percaya benda ni memang betul-betul ada dekat realiti. Bukan aku tak percaya ilmu hitam tu ada, tapi selama ni memang aku tengok dekat video, dekat TV, dekat cerita-cerita. Tak pernah tengok realiti. Bila tengok realiti macam tu, aku rasa tak sangka dalam hidup aku akan tengok benda-benda macam ni. And kalau korang tengok muka dia memang muka budak baik. So kat sini aku nak tunjuk lah dengan korang dia punya video. Video ni aku ambil dekat Twitter. Nama dia So video ni aku ambil dekat Twitter. Nama Twitter dia tu Amran Zenika. Kat sini dia tulis, umur baru 23 tahun dah jadi tukang sihir, siap hantar guna pos laju. Guna pos laju guys. Korang bayang tak macam mana dia hantar? Moden gila lah untuk bomba ni, boleh hantar guna pos laju. Yalah, sekarang zaman moden kan, apa-apa pun kita boleh buat. Guna pos laju aku tak tahu macam mana dia hantar sihir tu guna pos laju. Mungkin
dia hantar dekat mangsa dia. Dan bila mangsa dia dapat dan buka, and say tu mungkin tak tahulah. Kat sini pun dia tulis entah berapa ramailah pasangan yang dah kena sihir dengan si. So ini ada gambar dia. And korang tengok gambar dia. Ya Allah, banyak gila darah kat sini bersepah. Darah ni aku tak boleh lah. Macam mana dia boleh, dia tak rasa ya Allah Astagfirullahaladzim. Darah kot, darah tu. Tak tahulah, cakap kat sini ada darah, ada api. And api dalam dulang ni mungkin lah yang menyebabkan jiran-jiran dia nampak. And ada patung kat situ. Mungkin ni patung siam. Diorang kata ni patung siam. Aku tak sure lah. Kat tepi patung tu ada telur. Yang korang tengok memang jelas sangat ni darah. Dia mandi darah kedua. Aku takut siap tengok. Astaghfirullahalazim. Dan ini adalah dia punya pelakon. Korang tengok muka pelakon ni memang sangat baik, sangat innocent. Macam ni memang tak nampak tok bomoh lah. Kalau kita berkawan dengan dia, kita sendiri tak akan tahu yang dia ni adalah tok bomoh. Muka dia sangat-sangat baik, sangat innocent. Sebab selama ni kalau biasa kita tengok cerita-cerita tok bomoh ni, muka dia macam menakutkan tau. Muka dia bawah sini ada hitam, pakai celak lah, apalah itu semua tu, pakaian macam tok bomoh. Tapi yang ni tak nampak langsung. So ni dia punya IC. Aku tak nak tunjuk IC dia. Kat sini adalah dia punya video ni. Jiran blok depan report dekat polis dan bomba sebab nampak rumah dia berapi setiap malam. Setiap malam guys. Tapi jiran dia baru report hari tu. Bila contoh aku sebagai jiran, bila aku dah ternampak api, aku akan cepat-cepat laporkan kat polis. Polis? Dekat bomba? Apa sahaja dekat polis? Lepas tu kat sini sekali ambil kau terukai semua cerita. And ini video dia. So korang tengok video dia. Kat situ ada api. And api tu nampak lah, memang nampak daripada luar. Dia tak fikir ke orang mesti akan nampak punya? Apalah yang dia fikir buat pemujaan dekat situ? Dia tak fikir ke orang-orang akan nampak? Astaghfirullahalazim. Tengok dia bangun. Bila dia bangun ni, aku rasa something, rasa menakutkan. Mungkin sebab dia sedang, sebab aku nampak orang tu dia tengah jalan-jalan. Tak tahu ada jalan mengelilingi api ke, tak tahulah aku. Sebab aku tak tahu sangat benda-benda mistik ni. So yang ni tengok dari barang, dia memang dah lama dia buat kerja ni. So kau tengok dia punya ni bersepah. Memang nampak sangat dah lama. And tempat dia memang sangat-sangat bersepah guys. Boleh pula orang hidup macam ni. Dan dekat atas meja ni ada gambar-gambar dia punya mangsa. Dan ada patung. Kau tengok tebal tau dekat atas meja ni, gambar-gambar mangsa dia. So ni ada gambar dia, gambar-gambar mangsa. Print berbelang sebab habis kot. Kedai komputer tak buka. Tak tahulah, jimat kot. So ni adalah gambar-gambar mangsa dia. So itulah. Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Tak boleh nak cakap lebih-lebih. Tapi sebab aku pun bukan, aku bukan berilmu sangat. Tapi tolonglah untuk melakukan syirik, untuk melakukan syirik, untuk melakukan ilmu-ilmu sihir ni, korang tolonglah jangan pernah terfikir sekalipun untuk buat ilmu ni, untuk hantar ilmu-ilmu macam ni, untuk amalkan ilmu-ilmu macam ni untuk dekat diri korang. Tolonglah jangan sesekali buat macam tu. Benda ni syirik dan sangat-sangat berdosa besar. And kalau korang tak suka dengan orang tu sekalipun, tolonglah jangan amalkan ilmu ni. Tolong jangan hantar sihir, even apa-apalah benda yang berkaitan dengan benda-benda syirik dan berkaitan dengan iblis dan juga syaitan. Korang tolonglah jauhkan. Sebab kita tak tahu nasib diri kita. Bila kita dah hantar dekat orang tu, kita tak tahu diri kita ni, benda tu akan berbalik dekat diri kita ataupun tidak. Mungkin yes, dekat dunia korang terlepas, tapi dekat akhirat korang tak akan terlepas kalau korang tak bertaubat. So aku haraplah orang-orang yang buat benda ni semua cepat-cepatlah bertaubat. Sebab macam mana kita tak tahu azab apa yang kita akan terima dekat akhirat nanti.
So guys, itu je lah video aku yang aku nak share dengan korang. So aku harap sangat korang ambil lah pengajaran daripada benda ni semua. And pengajaran yang korang boleh ambil dalam video ni, first kali, kalau korang nak post apa-apa dekat korang punya media sosial, tolong berhati-hati. Jangan post korang punya alamat. And kalau boleh tolonglah kurangkan post korang punya gambar-gambar lah. And yes, aku pun memang adalah post dekat media sosial, tapi kita kena berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan. And benda ni aku pesan untuk diri aku juga, bukan untuk korang sahaja. And tolong berhati-hati dalam apa sahaja jua yang korang post dekat media sosial. So guys, itu saja aku punya pesan untuk korang and pengajaran yang aku dapat dalam cerita ni. So korang jangan lupa like, share dan juga subscribe aku punya channel. And bye bye. Assalamualaikum.